Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila ashabihil kiram والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Terima kasih. Bukan slow. Bukan slow dah kan. Ni dalam makcik nak dengar. Sambungan. Sambungan kita pada katanya mana? Maka berkata hamba gitu. Memulai hamba. Memulai hamba pula menyurah kepada saudara-saudara akan 7 sifat yang dinamakan dia sifat ma'ani. Tu. Menyurah bukan menyuruh. Menyurah mana surah, bukan surah. Sin. Hurai. Surah. Jadi memulai hamba setelah mana habis selesai membincangkan sifatnya salbiyah, lalu musannaf kita rahimahullah memulakan dengan tajuk seterusnya, iaitulah sifat ma'ani. Dengan katanya memulai hamba, macam gitu, memulai hamba pada menyuruh kepada saudara-saudara
akan 7 sifat yang dinamakan dia sifat yang 7 itu. Apa nama dia? Ni nama dia. Bukan sifat dah, nama dia. Apa dia nama dia? Sifat ma'ani. Tu. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani wal idafatu lil bayan. Dia nak faham tentang mana sifat ma'ani itu wujudi. Faham tentang jumlah idafat. Sifatul ma'ani. Sifat ma'ani apa maksud? Ai sifatun hiyal ma'ani. Ada. Apa itu ma'ani? Sifatlah. Apa itu sifat? Ma'ani lah. Atas jalan itla' alal itla' idza dzukira sifat. Apabila disebutkan sifat alal itla' al sifatul ma'ani, iaitulah sifat ma'ani. Tu sifat ma'ani. Itla' yakni sebut sifat, nama dia sifat ma'ani. Gitu. Apa dia tu sifat ma'ani? Ni kita kira idafat lil bayan. Sifat hiyal ma'ani ay ma'nan mawjudah. Macam mana ulama mengatakan bahawa sifat ma'ani ni sifat yang mawjudah? Kerana diri nama tu sudah menunjukkan, diri idafat sifat kepada ma'ani menunjukkan bahawa sifat ma'ani tu ialah ma'nan. Apa dia ma'nan? Ai mawjudatan ataupun ma'anin mawjudah. Diri-diri sifat yang ada. Tu. Jadi tak timbul persoalan kenapa sifat ma'ani ni ada diri, kenapa sifat salbiah ternapi diri, kenapa sifat nafsiyah sungguh diri. Dia tak timbul persoalan kerana nama menunjuk atas musamma. Nama menunjuk atas tuan. Apa dia sifat salbiah? Intifa' ternapinya sesuatu itu pada Allah. Apa dia sifat ma'ani? Ma'nan mawjudah. Diri yang ada. Itu sifat ma'ani. Nama dah sifat ma'ani tu sifatul ma'ani wal idafatu fi lil bayan. Idafatnya iaitulah idafat lil bayan. Yang ni disebut oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi sebut dalam Syarah Wusta, wal idafatu lil bayan. Idafat sifat kepada ma'ani disebut sebagai sifat bayaniyah. Idafat bayaniyah. Apa makna bayaniyah? Takdir. As-sifat hiya nafsul ma'ani. Diri sifat itulah diri makna yang ada. Diri sesuatu yang ada. Tu. Apa dia sifat ma'ani? Ada dirilah sifat tu. Maksud dia gitu. Mana? Sifat ma'ani. Apa dia mana? Ada diri. Apa dia masin? Ma'ani. Ada diri. Tu. Apa dia masam? Ada diri. Kuning. Ada diri. Hitam. Ada diri. Putih di kertas. Ada diri. Itulah nafsul ma'ani. As-sifatu hiya as-sifatul lati hiya nafsul ma'ani. Sifat yang adalah ia itu diri sifat yang ada. Diri yang ada. Diri sesuatu yang ada. Tu guru saya kata lagi ni. Makna-makna yang ada. Ma'ani jamak daripada perkataan ma'nan. Apa dia ma'nan? Ai nafsun mawjudah. Ataupun kita kata sifatun mawjudah. Sifat yang ada diri. Diri idafat tu. Nama dia pun pada dah. Jadi disebutlah Aisyah Amir Ibnu Assalam, Ibnu Amir Abdul Salam, Ibnu Amir Abdul Salam mengatakan ya'nuna biha al-ma'ani al-wujudiyah. Yang dikehendaki oleh mereka itu mutakallimin dengan diri ma'ani itu ialah wujudiyah, sifat yang ada diri. Habis. Itu kata sifat ma'ani. Jadi apa nama dia? Sifat yang dinamakan dia sifat ma'ani. Yang dinamakan sifat tu sifat ma'ani. Apa dia nama?
nama bukan Tuhan lagi. Walaupun berlaku khilaf, nama bukan Tuhan, tapi nama tunjuk atas Tuhan. Ini sebahagian, bahkan majoriti ulama, nama bukan Tuhan, tapi nama yang menunjuk atas Tuhan. Kalau manusia yang menunjuk atas sikap, tu kan. Sebab tu Nabi kata, orang yang menamakan anak dia dengan nama Muhammad, dia akan, orang yang menamakan anak dia dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa? Mengambil keberkatan daripada nama aku, maka dia dan aku serta anaknya itu dalam syurga. Serta dia dan aku serta anaknya itu dalam syurga. Nah, abang kata, boh nama Muhammad tu dah dapat kemuliaan dah. Apa dia? Masuk syurga dah. Nabi mengaku dah masuk syurga. Nabi mengaku. Tu kata musamma tu. Lepas tu kena elok pula dengan perihal perangai dia, kelakuan dia elok, nama Muhammad, kelakuan dia elok, nama Ahmad, kelakuan dia elok, muafakat langsung. Fardu takdir lah. Kalau kata boh nama Muhammad tak elok atas muka dunia, tapi Nabi jamin dia dengan aku duduk dalam syurga esok. Hebat, kerana boh nama saja jadi hebat dah. Boh nama saja pun jadi hebat dah. Tu dia. Jadi itu nah sifat ma'ani. Panjang lah nah, kalau kita sebut, kita hurai tentang sifat ma'ani ni panjang. Sifat ma'ani, apa yang kita faham dengan sifat ma'ani? 3 benda, 3 perkara yang perlu kita faham dengan sifat ma'ani secara basic sebelum kita masuk ta'rif. Yang pertama, apa dia? Apa dia Pak? Ingat lagi tak? Yang pertama, sifat tu ada. Yang kedua, kan? Jangan kira ini payah. Yang pertama, sifat tu ma'ani. Yang pertama, dia maujud. Yang kedua, qaimun bimaujudin. Yang ketiga, boleh tarik dia, aujabat lahu hukman. Apa dia ma'ani 3 tu? Ingat sampai mati je. Yang kata sifat ma'ani, sifat Allah tu, definisi dia yang kita kena faham 3 perkara ni. Yang pertama, dia tu ada. Yang kedua, dia duduk di zat. Yang ketiga, tak bercerai dengan zat. Diri dia tu tak bercerai. Bukan hal lagi dah. Hal tak bincang lagi. Ni bukan aujabat lahu hukuman, ni bukan hal bagi ma'ni. Aujabat lahu hukuman ni ma'ni dah lah, bukan hal. Hal lain pula. Jadi balik pada takrif dia, ulama kata, yang kata ma'ani tu kullu sifatin maujudatin. Itu poin yang pertama. Tiap-tiap sifat yang ada, maujud. Qaimatun bimaujudin. Dia berdiri pada sesuatu yang ada. Apa tu sesuatu yang ada? Zat Allah.
Qa'imatun. Qa'imatun ni makna berdiri, bukan menumpang. Menumpang tu sifat makhluk. Allah tak boleh kata menumpang. Allah kita kena kata berdiri. Jahat adab kita kata sifat ma'ani menumpang pada zat. Jahat adab, su'ul adab. Setengah daripada jahat adab kita kata sifat ma'ani Allah menumpang pada zatnya. Itu jahat adab, tak berdosa, jahat adab. Ataupun kita kata huduh, gitu. Habis balik pada takrif, qa'imun bi mawjudin. Sifat tadi yang berdiri pada zat. Apa dia makna yang berdiri? Yang ada di zatnya ta'ala. Kemudian aujabat lahu hukman. Ada tadi ni tidak bercerai dan berpisah daripada zat dia. Tak bercerai. Selama mana ada getah, selama itulah putih dia ada. Tak boleh kita kata getah yang kita pegang hari itu dia putih, tiba-tiba putih dia tu bercampur dengan hitam. Tak boleh. Kita nak kata getah putih hitam, tak boleh. Kenapa? Putih hitam dhid. Bila dhid, dia menegah satu yang lain. Dan bila putih tu duduk di kertas, kita nak ambil kertas saja, putih tak mau ambil, tak boleh. Kita nak ambil putih saja, kertas kita tak mau ambil, tak boleh. Kenapa? Aujabat lahu hukman. Sentiasa berada pada zat. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani yang berdiri pada zat, sentiasa berada bersama-sama zat. Bukanlah sifat ma'ani itu lain dari zat. Cara nak faham sifat ma'ani dan zat mungkin berbeza dari segi sudut ta'rif. Tetapi untuk diasingkan sehingga menjadi dua yang qadim itu tak mungkin. Kenapa? Kerana zat itu qadim, sifat juga qadim. Kalau mengasingkan antara zat dan sifat, berbilang-bilang qadim dah jadinya. Maka sebab itulah di sisi ahli sunnah wal jamaah, zat dan sifat itu satu yang qadim, bukan berbilang-bilang qadim seperti mana pendapat Mu'tazilah. Zat Allah dan sifatnya itu satu yang qadim, satu yang bersifat qadim, bukan baharu, dan bukan berasingan antara zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ibaratun an kulli sifatin qa'imatin bi mawsufin mujibatan lahu hukman. Disebut dalam kitab Ittihaful Murid, Syarah Jawharatul Tauhid. Yang kata sifat ma'ni ialah ibarat daripada tiap-tiap sifat yang berdiri pada mausuf. Apa dia mausuf? Iaitu zat. Yang mewajibkan padanya itu hukum. Mewajibkan padanya hukum bermaksud talazum, melazimi zat. Melazimi zat. Aujabat lahu hukman, ataupun mujibatan lahu hukman. Yang dimaksud dengan al-ijab, al-muradu bil ijab huna al-istilzam. Istilzam. Istilzam, melazimi. Melazimi dengan makna tak bercerai dan tak berpisah daripada zat. Itu yang dimaksudkan dengan mujibatan lahu hukman. Itu ta'rif dia. Nah, ada tiga nah, dalam Hasya Amir Abdul Salam. Tu. Ataupun kita panggil sebagai hukum bagi maknawiyah, bukan maknawiyah lagi. Dia sebab tu dalam bab ni ulama Asy'ariyah ataupun ulama Asy'ariyah. Asy'ariyah ni mana ulama-ulama yang mengikut mazhab Asy'ariyah.
Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahawa tidak perlu membilangkan sifat maknawiyah. Jadi kalau tak perlu bilang sifat maknawiyah, adakah sifat Allah Ta'ala itu boleh bercerai dari zat? Tak juga. Berarti sama ada Asy'ariyah, Maturidiyah, Muwafaqah. Sebab itu pada yang mengatakan sifat maknawiyah itu tak perlu dibincangkan kerana sudah nyata maknanya pada perbahasan ma'ani. Kerana apa? Kerana mujibatan lahu hukman. Kerana kalaulah disebutkan sifat ma'ani itu, di mana lagi kalau dia nak berdiri kalau bukan pada zat? Di mana lagi kalau dia nak ada kalau bukan pada zat? Tak perlulah dibilangkan hal maknawiyah. Itu pendapat Asy'ariyah. Walaupun berlaku perbezaan, sedikit pun tidak mengubah makna hakikat pada Allah Ta'ala pada i'tikad antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tak ada beza apa, sama ya. Cumanya Asy'ariyah cumanya Maturidiyah memandang serius kepada kedudukan hal supaya benar-benar masyarakat faham mujibatan lahu hukman. Takut masyarakat tak faham mujibatan lahu hukman, sehingga ulama Maturidiyah mengatakan itulah al-hal sabitatun fi dzat ma damati dzat qaimatan ma damati dzat, selama mana ada zat. Hal yang melazimi bagi zat sebagai penambat antara ma'ani dan zat, yang menjadi penambat antara ma'ani dan zat. Itu maknawiyah. Kalau ma'ani tak gaduh hal dah. Nak hal apa lagi, memang dia melekat dah. Dia tak pergi mana dah. Dia duduk di zat Allah Ta'ala tu. Bahkan dia adalah diri zat. Sifat ma'ani tu dengan zat. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, Allah lah tu. Allah buka hijab, kita boleh nampak Allah lah. Bukan nampak dengan mata ni. Bukan nampak dengan bayangan, silap. Bukan nampak dengan bayangan, nampak dengan mata. Kalau di atas muka dunia ni, mustahil lah nampak dengan mata. Walaupun sama-sama alam, syurga pun alam, dunia pun alam. Alam syurga berbeza dengan alam kita dunia. Dalam mazhab kita ahli sunnah jemaah, ahli syurga boleh lihat zat Allah. Lihat dengan apa? Bukan ainul basirah, tapi ain basar, mata kepala. Lepas tu soalan dia macam mana? Ada kaif tak? Tak ada. Bila kaifin, tanpa ada kaif. Tidak ada kamin wala kaifin. Bila kaifin, tak ada kam, tak ada kaif, tak ada aina, tak ada mata, tak ada apa-apa saja yang terlibat dengan makhluk. Tu. Baik. Itu sifat ma'ani lah. Kerana bahawasa boleh dah. Jadi bila kita faham maujud, kena faham pula maujud tu apa? Sifat ma'ani maujud, diri dia maujud. Apa dia maujud? Wujud. Sebab tu dia kata sifat yang wujudi, sifat yang bangsa wujudi. Bila bangsa wujudi, kena faham selalu wujudi ni dia ada dua. Satu wujudi yang makdum, yang kedua wujudi yang maujud. Ada jenis ada yang tak pernah ada jenis ada yang ada sentiasa. Apa dia jenis ada yang ada sentiasa? Iaitulah sifat ma'ani. Kan? Apa dia jenis ada yang ada sentiasa? Iaitulah sifat ma'ani. Ada jenis ada yang tiada sentiasa, iaitulah mustahil. Kenapa? Mustahil pun wujudi. Kan? Ma'ani pun wujudi. Tapi wujudi yang mustahil berbeza hakikat dengan wujudinya ma'ani. Kerana wujudinya ma'ani wujudi maujudatan. Maujudah.
Tu. Apa dia maujud tak? Maujud. Maujud ni apa? Siapa dah jawab? Maujud ni apa? Tak ingat? Kalau iktibar makhluk, maujud ni benda, diri. Kalau iktibar sifat makni, maujud ni sifat. Jadi tiap-tiap yang ada diri bersifat dengan ada. Tu kaedah dia. Ulang selalu lah. Tiap-tiap yang ada bersifat dengan ada. Maka maujud yang ada. Maujud tu yang ada. Bila yang ada, dia sudah tentu bersifat dengan ada. Mana boleh yang ada tak bersifat dengan ada? Tak sah pada akal yang ada bersifat tak bersifat dengan ada. Yang ada, tiap-tiap yang ada mesti wajib bersifat dengan ada. Mana boleh yang ada tak bersifat dengan ada? Tak boleh. Adapun bangsa ada, tak semestinya dia itu diri yang ada. Faham tak? Ulang balik ulang. Apa dia ada yang tak ada? Ada yang tak ada apa dia? Ada yang tak ada mustahil. Ada yang tak ada mustahil. Ada yang sungguh makni. Ada yang ada makni. Ada yang tak ada mustahil. Ada yang sungguh zat makni. Kerana tiap-tiap yang ada bersifat dengan sungguh. Tiap-tiap yang ada bersifat dengan sungguh. Apa dia makna sungguh? Penerimaannya pada hati. Itu sungguh. Kita terima di hati. Itu bangsa sungguh. Bangsa sungguh ni bangsa terima. Bangsa akui. Kita mengaku. Walaupun dia bukan ada, bergolek, luruh, pecah, patah, kemek, melayang, sengit, betul, panjang, pendek, ambil umum lah. Sengit, betul, panjang, pendek, pecah. Itu orang panggil bangsa mengaku. Betul tak? Pakat mengaku, sungguh. Pecah, sungguh, bukan ada. Panjang, sungguh, bukan ada. Sengit, sungguh, bukan ada. Tegak, sungguh. Tinggi, sungguh. Tu. Jadi bangsa sungguh ni bangsa mengaku. Bukan bangsa ada. Bangsa mengaku. Tu. Jadi ada yang tak ada. Ada yang tak ada mustahil. Ada yang tak ada mustahil. Ada yang sungguh makni. Tu. Ada yang sungguh makni. Ada yang sungguh zat. Gitu. Boleh ya? Tak tulis pun. Nampak? Erti ke tak? Tak erti nak tulis? Kena tulis. Saya tak erti bukan main dengar. Main pasang telinga saja habis gitu kan. Kena tulis. Mengaji tauhid tak tulis tak boleh. Kena tulis. Mengaji tauhid kena tulis. Tak tulis melayang pergi lagu tu. Ustaz tak tahu nak tulis apa? Tulis pilah. Apa pun. Nak tulis apa? Tulis pi. Lama-lama dia reti. Kita yang kita tak mau tulis pasal kita tak faham. Aku nak tulis apa lah? Apa satu buku tak faham. Tulis dululah nanti faham lah. Tu. Tulis dulu. Ilmu kena tulis. Tauhid ke? Fiqh ke? Tasawuf ke? Kena tulis. Apatah lagi yang ilmu tauhid yang bangsa hurai. Bangsa hurai.
Dialah semua ilmu bangsa hurai. Kan? Sebab nak simpan dia tu. Kena tulis. Baik, kalau orang tanya kita, apa dia ma'ani? Kita nak jawab apa? Apa dia itu ma'ani? Nak jawab kena. Siapa nak jawab? Hak mudahnya ni ya. Apa dia ma'ani? Kita jawab bilah bahasa Melayu huduh-huduh kita ni. Macam mana Adin? Nak jawab kena Adin? Saya baca kitab, kalau boleh tu nak orang lain semua boleh baca kitab. Macam mana? Kalau kita sendiri sama-sama kita tanya pun tak ada jawab. Apa dia sifat? Apa dia ma'ani? Kita tak tanya apa itu sifat ma'ani, kita tanya apa ma'ani. Kan dia ada tangga-tangga dia yang kita sebut tadi. Apa dia ma'ani? Ma'ani tu apa dia? Ma'ani apa? Alal itlaq, sifat-sifat ma'ani. Bila sebut sifat, faham dah ma'ani. Bila sebut ma'ani, faham dah kata sifat. Apa dia ma'ani? Maknan maujudah. Itu. Apa dia ma'ani? Diri yang ada. Ataupun sifat yang ada. Itu sifat ma'ani. Maknan maujudah. Kerana ma'ani itu jamak. Mufrad dia maknan. Makna. Makna tu apa dia? Makna tu apa dia? Makna kita kalau istilah bahasanya, lugat dia, istilah lafaz dia, makna tu ma'uniya minal lafzi. Yang nak faham daripada lafaz. Yang kita dapat faham, yang kita boleh ambil faham daripada lafaz tu. Apa dia? Ma'ani. Maknan. Apa dia? Maknan maujudatan. Yang ada. Ma'ani tu jamak. Maknan mufrad. Maknan ma'ani. Maknan minal ma'ani. Maknan minal ma'ani. Satu sifat daripada berbagai-bagai sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Maknan, sifat, maknan. Ustaz nak kata gitu. Maknan itulah sifat, sifat itulah maknan. Itu kata alal itlaq. Maknan itulah sifat, sifat itulah maknan. Apa dia? Ada diri di zat. Bangsa sifat yang ada diri di zat Allah Ta'ala. Jadi perkara ni bukan main-main tau. Dia bukan main-main. Kadang-kadang pasien surau masjid ni bila kita baca tauhid ni, sedih kita. Pasal apa? Dia tak ambil berat. Dia duduk ni seolah-olah macam habuan lepas beda tunggu maghrib isyak. Sikap ni tak mahu masyarakat kita. Dia tak ambil berat tau. Padahal mengaku dengan sifat ma'ani tu sebagai maknan maujudah, itu adalah fardu ain. Tapi kalau kita pergi tanya dia, sifat ma'ani ada ke tak ada? Lupa lah ustaz. Hak ni tak boleh lupa. Hak ni fardu ain. Fardu ain mana boleh lupa? Fardu ain kena reti, kena ingat. Kena reti, kena ingat. Nama pun fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu kifayah lupa tak apa. Benda hak basic penting. Sebab tu Imam Sanusi dia buat tangga siap. Perkara yang penting untuk kita nak dapat ilmu tauhid ni, mesti faham 10 perkara ni. Wujub, wajib, istihalah, mustahil, jawaz, jaiz. 6. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. 10. Ni basic dia. Kalau gitu, kalau kita tak faham, maknanya tak ada habuan lah kita dalam ilmu tauhid. Kita tak ada habuan dalam ilmu tauhid. Kalau orang yang nak habuan, dia mesti dicari. Dia cari dan dia tak peduli kepada masa. Tu. Masa mana pun dia pergi cari. Orang yang berkehendak. Siapa orang yang berkehendak pada harta, duit. Dia perlu. Jauh mana dia cari, susah mana pun dia usaha. Bagaimana keadaan hal ehwal dia pun dia sanggup redah. Pasal apa? Dia berkehendak.
bila berkehendak. Kalau tak berkehendak, apa saja pun apa satu tak jadi. Tak ada sifat kehendak dia tu. Apa dia ma'ni? Maknan. Jangan sampai tak tahu. Nah. Apa dia ma'ni? Maknan. Apa dia maknan? Maujudah. Sifat ma'ni, sifat idhafat lil bayan. Apa dia idhafat lil bayan? Sifat itu ialah ma'ni, ma'ni itu ialah sifat. Sifat hiya al-ma'ani. Al-ma'ni hiya sifat. Nah, diri sifat dengan diri ma'ni benda tu lah. Apa dia? Maksud dia? Ada. Yang ada. Puas ulang kalau masjid surau. Jenuh. Kalau masjid surau yang bagus lah, yang ambil berat pasal ilmu fardhu ain ni, kita perhati tengok ada 2-3 masjid yang saya duduki lah. Lepas habis mengajar kuliah maghrib, dia buat pula kelas fardhu isya, fardhu ain isya. Antara contoh dia Masjid Bangi. Dia buat kelas. Hak maghrib tadi ada 200 orang, hak kelas tu ada 5 orang. Hak maghrib tadi ada 200-300 orang, hak kelas fardhu ain tu tinggal 5 orang. Mula pukul 9.40. Habis pukul 10.40. Padahal 10.40 ya. Tu. Jadi hak orang tunggu tu, bila dia mai kat kita, dia tanya soalan. Kita tahu dah orang ni mengaji. Tanya dia mengaji macam mana? Dia kata kami mengaji kelas Isya Ustaz. Oh, nampak orang berkehendak. Mana boleh orang yang tak reti dia tanya tentang istilah tauhid. Mesti dia reti. Kalau dia reti, bermakna dia mengaji. Dia pernah duduk dalam majlis. Tu. Sebab dia tanya tentang istilah. Dia tanya tentang pandangan madhab. Dia tanya tentang khilaf antara ulama madhab. Pandangan madhab lain, khilaf antara ulama madhab lain. Dia tanya tentang kita pun terkejut. Oh, rupa-rupanya ada mengaji lepas Isya. Mengaji kitab fardhu ain pula. Hak tadi maghrib mengaji dah fardhu ain. Ni Isya pula mengaji lebih khusus lagi. Kadang-kadang ustaz tutup guru tu maghrib ni dia layang lagu tu ya. Dia bukan nak baca takrif Arab pun, dia layang lagu tu lah, padan lah. Hak yang mai duk mengaji tu padan lah. Katanya musannaf rahimahullah, kerana bahawasa tiap-tiap satu daripada tujuh sifat ma'ani tu, makna yang bangsa ada. Tu nampak tak? Bahasa Arab Panae bukannya tarang-karang saja-saja. Ada tempat rujukan ambilan dia. Apa dia ma'ani? Maknan maujudah. Diri sifat yang ada. Makna yang bangsa berwujud. Tu dia ber pula lah. Apa dia makna ber? Ingat lekeh pandai. Nak hurai kat mana? Makna yang bangsa berwujud. Apa dia ber? Apa dia Din? Ber. Lupa lah. Ber tu kan hal. Hal. Ber tu hal. Makna yang bangsa berwujud. Mana Panae ni, logat dia tak lari daripada asal kita Arab. Jangan bimbang. Cuma kita nampak kan tak nampak. Yang bangsa berwujud, yang bangsa keadaan ada. Macam tu. Sebab wujud tu nafsiyah. Bila kata nafsiyah khilaf. Ada kata nafsiyah itu ainzat, ada kata nafsiyah itu hal. Bila kata nafsiyah itu hal, dia bangsa berwujud. Senang. Takkan tak faham ni? Nampak lah, Din? Nampak tak? Berbaju. Apa makna berbaju? Nampak? Apa dia makna berbaju? Berbaju, baju tu ada, badan tu ada, baju melekat di badan.
Apa makna berkasut? Kasut ada, kaki pun ada, kaki tu melekat di kasut tu melekat di kaki. Bersorban, berkepiah, berbini. Berbini. 10 tahun tak jumpa pun duk ada tu bini dia. Bukan dia tinggal pun. Berbini, bini duk ada. Tu. Lafaz berisyarat pada kata hal. Hal apa di sini? Hal nafsiyah, bukan hal maknawiyah. No. Jadi di sini Tanih ni pada cenderung pendapat siapa? Abu Mansur lah. Jadi kitab dia ni sat-sat dia ramai Asy'ariyah. Sat lagi dia ramai pula Abu Mansur. Alim sungguh apa ni? Jadi Asy'ariyah pun pandai, Maturidi pun alim, faham belaka, ingat belaka depa ni. Yang bang, kalau dia tak faham berwujud dia baca gitu lah. Kerana bahawasa tiap-tiap satu daripada yang sifat ma'ani yang 7, makna yang bangsa ada, yang bangsa berwujud. Dia tak kata makna yang bangsa ada, tapi dia kata makna yang bangsa berwujud. Tapi kalau dia kata makna yang bangsa berada, boleh tak? Tak sesuai bahasa Melayu. Nampak? Pasal apa pada ada kilah ikut bahasa Arab? Makna yang bangsa berwujud. Pasal nak highlight tang berwujud tu orang faham lah. Tapi kalau dia kata makna yang bangsa berada, satgi orang baca jadi makna yang bangsa berada. Pula tak nampak lah makna mantuk dia tu. Lafaz daripada maksud daripada lafaz perkataan itu tak nampak. Makna yang bangsa ada, yang bangsa berwujud, yakni ada diri, menumpan zat. Yang menupan. Yang menupan. Apa makna yang menupan? Bukan menumpang. Tupanan, tumpangan lain. Tupanan lain, tumpangan lain. Dia kata yang berwujud menupan zat. Menupan tu bukan menumpang. Kita pula orang kita lah, kita hak yang tak erti bahasa dia menupan ni, pi kata menumpang. Habis nak murid ikut habis. Padahal lorat Panai ni menupan maknanya yang berdiri. Bukan menupan makna menumpang. Kalau menumpang makna menumpang jahat dak. Habis menumpang makna apa? Menupan makna berdiri, bukan menumpang. Tu. Bahasa Kelantan menupel lah. Menupel. Tupel. Bukan jadi tupai. Kita tupel, tupai. Bukan. Menupel. Tupel. Jadi dia kata tupanan. Tupanan. Tupanan tu makna melazim. Istilzam. Menupan zat, yakni yang ada dan berdiri pada zat, seperti dinampak, seperti dinampak daripada peta-petaan, yang dinampak daripada peta-petaan, yakni tarif-tarif yang disusun oleh ulama yang lagi akan datang. Apa dia akan datang tu? Sebutannya ataupun huraiannya. Yang lagi akan datang sebutan dan huraiannya. Maka kata musannaf, maka berkata hamba yang ketujuh hayat. Begitu lah. Jadi kena fahamlah poin dia tu, makni tu. Tiga ni. Mudah jawab. Apa dia makni? Buh tiga tu. Maujudatun qa'imatun bi maujudin au jabat lahu hukman. Siapa tak ingat ni pendek umur. Sampai tiga jenis ni tak larat ingat.
Mawjudun qaimun bi mawjudin aujabat lahu hukman. Itulah makna. Kalau salbiyah satu ya. Adamul awwaliyah, adamul apa? Adamu amrin la yaliqu bi dzatihi. Itu salbiyah. Setengah tu tang ma'ani tu dia hurai tak apa nak jenuh. Saya pun bukan hurai jenuh pun ni, biasa-biasa lah, ambil basic je. Padang-padang lah kita. Kemudian katanya musannaf rahimahullah, ketujuh hayat. Wallahu a'lam. Ketujuh hayat. Wallahu a'lam.